Hari ini kita akan baca sambungan kepada bab yang lepas, iaitu di bawah hadithul ifk. Ada beberapa hadis. Ini salah satunya. Hari ini yang kita akan baca daripada 4143. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض فطرحت عليها ثيابها فغطيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Masruq. Katanya Ummu Ruman, iaitu ibu Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan kepadaku. Katanya ketika aku dan Aisyah sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang wanita Ansar seraya berkata, semoga Allah mengajar si fulan, dan benar-benar mengajarnya. Ummu Ruman bertanya, ada apa sebenarnya? Wanita itu berkata, anakku juga termasuk dalam orang-orang yang menyebarkan berita ini. Aisyah bertanya, berita apa itu? Wanita itu menjawab, begini dan begini. Aisyah bertanya lagi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengarnya? Dia menjawab, iya. Aisyah bertanya seterusnya, dan Abu Bakar? Dia menjawab, iya. Maka Aisyah jatuh pingsan dan tidak sedarkan diri, melainkan setelah menderita demam sejuk. Aku lalu menyelimutinya dengan pakaiannya dan menutupinya hingga Nabi SAW datang dan bertanya, ada apa dengannya? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia diserang demam sejuk. Baginda bersabda, mungkin kerana berita yang tersebar itu. Ummu Ruman berkata, ya benar. Kemudian Aisyah duduk dan berkata, demi Allah, seandainya aku bersumpah bahawa aku bersih daripada segala tuduhan itu, kamu tidak akan mempercayaiku. Dan seandainya aku mengemukakan apa-apa, yakni alasan, maka kamu tidak akan menerima alasanku. Keadaanku dan kamu semua tak ubah seperti keadaan Yaqub alaihissalam dan anak-anaknya. Ketika dia, yakni Yaqub, berkata, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ummu Ruman berkata, baginda pun pergi tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan kesucian diri Aisyah dari segala tuduhan. Pada ketika itu Aisyah berkata, dengan pujian kepada Allah, bukan dengan pujian kepada orang lain, bukan juga dengan pujian kepadamu. Wa bihi qala haddatsani Yahya qala haddatsana Waki'
an Nafi' bin Umar an ibni Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha kanat taqra'u idh taliqunahu bi alsinatikum wa taqul al-walqu al-kadhib. Qala ibnu Abi Mulaikah wa kanat a'lama min ghairiha bidzalik li'annahu nazala fiha. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Abi Mulaikah daripada Aisyah bahawa beliau, yakni Aisyah, selalu membaca idztaliqunahu. Selalu membaca idztaliqunahu, dia baca begitu. Kata beliau al-walq atau al-walaq berarti kedustaan atau dusta. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Aisyah adalah orang yang paling tahu tentang hal itu daripada orang lain, kerana memang ayat itu turun tentang dirinya. Kita tengok dulu, kalau kita sempat lagi kita habiskan bab ni. Kalau tidak, tengoklah setakat tu. Jadi ni hadis 4143. Sebenarnya hadis ini sama seperti hadis 4142 sebelum ni, yang juga merupakan sambungan ataupun pelengkap lah kepada hadis ifk yang panjang yang kita berikan dalam nota yang lepas tu. Itu hadis ifk yang panjang, itulah yang asasnya. Yang ini sebagai tokok tambah lah di sana sini ataupun sebagai pelengkap kepada hadis ifk yang panjang itu. Jadi dari segi makna dia, terjemahannya seperti kita telah lihat tadi. Cuma di sini ada beberapa perkara lah berhubung dengan hadis ni. Sebenarnya banyak perkara juga, tapi saya ringkaskan sahaja melalui nota 614. Jadi saya nak orang lain bacalah nota ni 614, iaitu anak wanita itu berkata, anakku juga termasuk dalam orang-orang yang menyebarkan berita ini. Jadi 614 berita ini maksudnya al-ifk itulah, berita dusta fitnah terhadap Aisyah itu. Jadi siapa nak baca ni? Silakan. Saleh ada tu, Saleh. Ya, boleh baca, Saleh? Boleh, Maulana. Baca. Baik. Nota 614. Satu persoalan timbul di sini, iaitu di kalangan Ansar, hanya 2 orang sahaja yang dikatakan telah berperanan besar dalam penyebaran berita palsu dan fitnah terhadap Aisyah itu. Mereka ialah Hasan bin Thabit dan Abdullah bin Ubay, munafik yang terkenal itu. Tetapi ibu kedua-dua mereka pada ketika itu sudah tiada. Jadi bagaimana wanita Ansar itu berkata, anakku juga termasuk dalam orang-orang yang menyebarkan berita ini. Siapa nama wanita Ansar itu dan siapa pula anaknya? Jawapan yang biasa diberikan ialah mungkin dia dikatakan ibu kerana ada hubungan penyusuan dengan dia. Perkara kedua yang juga menimbulkan kemusykilan di sini ialah riwayat 4143 ini dinukilkan oleh Masruq secara langsung dengan lafaz tahdid daripada Ummu Ruman. Sedangkan Masruq seorang tabi'in. Ummu Ruman itu telah meninggal dunia masa hayat Rasulullah SAW lagi. Bagaimana Masruq boleh bertemu dengannya? Itulah sebabnya Khatib Al-Baghdadi dan beberapa orang yang lain menganggap riwayat ini sebagai terputus yang menunjukkan sanadnya. Akhir Ibn Hajar menyelesaikan kemusykilan ini dengan berkata, asas bagi keputusan dibuat oleh Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain itu sebenarnya adalah kenyataan Al-Waqidi. Dialah yang menyebutkan Ummu Ruman telah meninggal dunia di zaman Rasulullah SAW masih hidup lagi. Al-Waqidi sebagaimana diketahui semua orang bukanlah satu sumber periwayatan yang autentik, sehingga kita dapat menolak sesuatu riwayat sahih kerana ini. Dan hukum hadis ini sebagai muqatta' semata-mata kerana kenyataan Al-Waqidi itu tidak wajar. Lebih-lebih lagi apabila ada keterangan daripada orang-orang yang lebih berdawa daripadanya. Imam Bukhari di dalam Tarikhul Kabir dan Tarikhul Awsat
telah menuturkan bahawa Ruman meninggal dunia pada tahun 15 Hijrah. Ibn Qayyim di dalam Zadul Ma'ad juga mentarjihkan terletak mengatakan Ruman meninggal dunia selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun masyarakat seorang tabi'i pertemuan dengan Ruman mungkin sekali berlaku. Lihat satu kali di 8 Zadul Ma'ad Budak 3 296. Itulah secara ringkasnya nota yang dibuat untuk ini. Sebenarnya perbahasan di sini lebih panjang lagi, tapi saya cuba ringkaskanlah apa yang disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar itu. Sebagai contoh kita boleh lihat di sini ini Syarah Ibnul Mulaqqin, Syarah Ibnul Mulaqqin terhadap Sahih Bukhari. Ibnul Mulaqqin dia buat syarah yang cara dia sendirilah, tapi dia tak ada bincang tentang tajuk bab itu, dia tak ada bincang. Dia bincang isi kandungan itu. Cuba kita tengok di sini dalam kitab dia ni, nampak ke tidak yang saya tunjuk ni? Nampak. Tulisan dia dah besar-besar juga ni, tulisan dia ni. Nampak. Dia kata, Masruq kata haddatsatni Ummu Ruman. Jelas menunjukkan dia mendengar daripada Ummu Ruman. Ummu Ruman itu mak Aisyah lah. Aisyah ni dia seibu sebapa dengan Abdurrahman, adik-beradik dia. Iaitu ibu mereka Ummu Ruman. Sebab Abu Bakar ni dia ramai isteri dia, bukan seorang Ummu Ruman saja. Jadi ini yang seibu sebapanya Aisyah dengan Abdurrahman. Baik. Itu benda yang kita kena tahu dahulu. Lepas tu dia sebut, tak apalah, saya bukan nak ambil semua tapi sebahagian saja. Al-Waqidi dan Az-Zubair bin Bakkar. Az-Zubair bin Bakkar ni seorang tokoh berkenaan dengan ansab, keturunan Arab. Dia kata Ummu Ruman ini meninggal dunia pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dalam kubur dia tu, yakni untuk memasukkannya, mengebumikannya. Wastaghfara laha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, minta Tuhan ampunkan dia. Itu cerita. Qala Abu Umar ni Ibnu Abdul Barr Al-Maliki. Dia kata riwayat Masruq daripada Ummu Ruman ini mursalah. Ini sebenarnya mursal. Tidak bersambung ni riwayat ini. Itu mursalah. Ini kitab ni menarik ni, kitab-kitab baru ni dia ada bagi rujukan yang lengkap. Contohnya di sini. Jadi Ibnu Abdul Barr itu kata dalam kitab mana ni Al-Isti'ab. Jilid apa semua muka surat dia sebut. Waqala Al-Maqdisi, ini antara tokoh. Jadi saya sebut tadi seorang saja begitu. Yang sebenarnya banyak lagi yang mempertikaikan hadis ini. Dari sudut Masruq tu dengar ke tidak, sempat ke tidak dengan Ummu Ruman. Ini perbahasannya. Maqdisi berkata, sebenarnya maknanya Masruq itu meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Mas'ud anha, daripada Ummu Ruman. Mana dia tidak meriwayatkan secara langsung. Wa huwa al-ashbah bis-shawab. Inilah yang lebih sesuai dengan yang tepatnya. Sebab itulah. Sebab Masruq ni tidak secara langsung. Sebab itu dia kata mursalah ni. Tetapi Ibrahim Al-Harbi ada menyebutkan bahawa Masruq ni bertanya Ummu Ruman ketika dia berumur 15 tahun. Dan Masruq meninggal dunia ketika berumur 78 tahun. Ummu Ruman ini jauh daripada aqdamu min kulli man haddatha anhu Masruq. Jauh lagi daripada orang-orang yang secara umumnya ada riwayat Masruq daripadanya. Jadi Ummu Ruman ni agak jauh. Lepas tu Hafiz Abu Bakar Al-Khatib, Khatib Baghdadi ni, dia kritik juga. Dia kata, dia kritik Bukhari lah. Kaifa khafiya hadha alaih. Bagaimana Imam Bukhari ni tak tahu benda ni. Tersembunyi kepadanya, alaih ini kepada Bukhari lah. Wa Ummu Ruman matat ala ahdi Rasulillah sanata 60 fi Dzulhijjah.
kama arrakhahu huwa wa Abu Hassan Az-Ziyadi. Sedangkan Ruman ini meninggal dunia semasa Nabi masih hidup lagi, pada tahun yang ke-6, pada bulan Zulhijjah. Sebagaimana dia sendiri yang memberi tarikh itu, dan Abu Hassan Az-Ziyadi. Lepas tu Muhammad bin Sa'ad kata, ini nak ceritanya perbezaan pendapat ulama tentang Masruq ni, adakah dia sempat dengan Ruman atau tidak? Ada yang kata sempat, ada yang kata tidak. Kalau Khatib Baghdadi, Zubair bin Bakar, Al-Waqidi dan lain-lain semua kata tak sempat. Dia kata Masruq meninggal dunia pada tahun 63. Al-Fadhal bin Amar menyebutkan bahawa umurnya ketika meninggal dunia 63 tahun. 63 tahun. Ini berarti pada ketika meninggal dunia Ruman itu umur dia baru 6 tahun. Intah. Kemudian Masruq ni juga dilahirkan di Yaman. Dia tidak datang ke Madinah kecuali selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Sama ada di zaman Khilafah Abu Bakar ataupun selepasnya. Sedangkan mengikut mereka ini, Ruman itu dah mati semasa Rasulullah lagi. Macam mana dia nak bertemu? Apa lagi dia nak kata macam hadis yang kita baca ni? Cuba tengok ni. Haddathani Masruq, kata Abu Wa'il, haddathani Masruq bin al-Ajda' qala haddathatni Ruman. Mana Ruman sendiri cerita kat dia, kat aku. Dan dia itu adalah ibu kepada Aisyah, mak Aisyah. Dia haddathatni, dia riwayat dengan lafaz tahdits. Jadi macam mana? Sini lah timbul masalah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis Masruq ini melalui saluran Ali bin Asim dan Abi Ja'far Ar-Razi daripada Husain juga. Kan kalau kita tengok ni, ni dia riwayat daripada Husain. Tapi melalui Abu Awanah. Jadi melalui saluran lain juga daripada Husain, iaitu saluran Ali bin Asim dan Abi Ja'far daripada Husain, daripada Abi Wa'il, daripada Masruq, daripada Ummi Ruman. Cuba perhati di sini. An Ummi Ruman. Dia tak sebut haddathatni Ummu Ruman. Ini dalam Musnad Ahmad jilid 6, dalam satu versi lah ni, sebab dia banyak versi, banyak cetakan. Muka surat 367 dalam Musnad Ahmad. Jadi kalau kita perhati di sini, semua ni riwayat secara an-anah. An Abi Wa'il, an Masruq, an Ummi Ruman. Orang yang belajar hadis dia tahu bila riwayat secara an-anah ini lain ceritanya. Kalau di sini kita tengok riwayat Bukhari ni, Abi Wa'il haddathani tahdits. Lepas tu Masruq pula kata haddathatni tahdits juga. Sedangkan hadis yang sama di dalam Musnad Ahmad diriwayatkan secara an-anah. Walam yaqula fihi haddathani wala sami'tu. Tak ada sebut haddathani, sami'tu, apa tak ada. Abu Sa'id Al-Ashaj meriwayatkan daripada Muhammad bin Fudail. Wa qala fihi an Masruq. Dia kata dalam riwayat itu an Masruq, daripada Masruq. An juga. Qala su'ilat Ummu Ruman wa hiya Ummu Aisyah. Gini cerita sebenarnya. Jadi maknanya berlaku waham di sini. Qala, kata Masruq, ditanya Ummu Ruman. Bukan aku tanya, ditanya. Ada orang tanya Ummu Ruman. Jadi dia tidak jelaskan, dia dengar. Dia dapat tahu. Ada dapat maklumat bahawa Ummu Ruman ditanya. Ummu Ruman ni siapa? Ummu Aisyah. Lalu dia pun sebutlah cerita tadi lah, samalah. Qala al-Muhallab. Al-Muhallab ni seorang tokoh lah, tokoh ulama besar. Dia kata wa hadha ashbah mimma rawahu al-Bukhari. Ini lebih sahih, lebih tepat lagi daripada apa yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wala'alla at-tasrih bis-sama' jaa fihi an Husain. Barangkali tasrih bis-sama' ataupun tahdits itu berpuncat daripada Husain, perawi ni. Ini kesilapan Husain. Kesilapan Husain ini.
Jadi sehingga dia sebut haddathani sini, lepas tu haddathatni pula di sini, macam dia dengar sendiri, Ummu Ruman itu cerita Masruq ni. Jadi ini siapa ni puncanya jadi gini celaru ni? Husain. Yang sebenarnya ceritanya Masruq kata Ummu Ruman ditanya. Ummu Ruman ditanya. Cuba perhatikan. Sebab apa mereka letakkan kesalahan ini pada Husain? Fa innahu ikhtalata fi akhir umrihi, sebab di akhir hayatnya fikiran dia tu jadi bercelaru. Wa qala ad-Dawudi fi riwayat Abi Wa'il an Masruq an Ummi Ruman ba'dul wahmi. Lepas itu kritik dari sudut sanad tadi. Dari sudut sanad tadi sebab ada sebut haddathani itu. Itu dipertikaikan oleh ramai juga ulama. Satu lagi, ini cerita lain pula. Ad-Dawudi kata dalam riwayat Abi Wa'il daripada Masruq, daripada Ummi Ruman ini ada sedikit waham di situ. Kecelaruan. Di mana? Sebab apa? Ummah Mistah Qurasyiyah. Mak Mistah ni Qurasyiyah. Berbangsa Quraisy. Wahia qad qalat, sedangkan dia kata ketika saya sedang duduk saya dengan Aisyah, tiba-tiba masuk seorang perempuan Ansar. Jadi perempuan Ansar ni siapa? Kalau dikaitkan dengan Ummu Mistah, maka Ummu Mistah itu bukan Ansar. Bukan dia Ansariyah, bukan dia Qurasyiyah. Di sana kita telah sebut dah sebelum ni ketika bincang hadithul ifk. Ini Ad-Dawudi kritik lah. Dia kata di sini berlaku kecelaruan ni. Sebab tadi kan saya dah sebut dah tadi dalam nota yang Soleh baca tadi, tiba-tiba datang seorang wanita Ansar. Jadi dia sebut wanita Ansar. Jadi mengikut Ad-Dawudi sepatutnya di sini wanita yang masuk ini ialah mak Mistah. Mistah tu kan dalam hadis ifk yang panjang tu kan ada kan Mistah bin Uthathah ni seorang sahabat ahli Badar juga. Jadi mak dia tu kan menyumpah kan, mak dia tu memakai hamun anak dia tu, lalu Aisyah terkejut. Aisyah kata kenapa kata begitu, dia kan ahli Badar. Lalu dia kata anak dia juga terlibat. Jadi kira-kiranya setengah-setengah orang tu dia faham seorang wanita yang datang ni Ummu Mistah tu, mak Mistah tu. Padahal ramai lagi yang lain kata bukan, ini orang lain. Orang lain. Baik, kalau yang menyebarkan fitnah itu, maka yang masyhurnya dua orang yang disebutkan dalam hadis ni. Sama ada Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun Hassan bin Thabit. Cuma masalahnya mereka ni pada ketika itu tidak ada ibu semua dah. Hassan bin Thabit pun umur dia tua sangat. Dia umur dia ketika dia meninggal ni umur dia 120 tahun. Jadi mana nak ada mak dia dah mati dah. Abdullah bin Ubay ni pun mak mati juga. Jadi kalau kita andaikan perempuan yang datang tu ibu kepada salah seorang ni macam mana? Sedangkan mak mereka dah tak ada. Jadi ditakwilkan ditakwilkan oleh setengah ulama. Dia kata mungkin yang dikatakan ibu itu kerana ada hubungan penyusuan dengannya, ibu susu ke ataupun mak saudara susu ke, begitulah yang berkait-kait dengan penyusuan lah. Sebab di zaman itu banyak tradisi Arabnya, budaya mereka ialah menyusukan anak orang lain, ambil upah ataupun saja-saja menyusukan, itu biasa umum. Ataupun dia pergi letak dekat satu orang tu, bukan macam kita ni untuk mengasuh anak saja. Dia bukan mengasuh anak ketika masih kecil lagi, masih menyusu tu. Selain daripada mengasuh, menyusu juga. Itu pun tradisi Arab juga pada masa tu. Jadi boleh jadi ini andaian sahaja dikatakan ibu ni boleh jadi ibu penyusuan. Sebab kalau dikaji, ibu Hassan bin Thabit dan Abdullah bin Ubay ni dah tak ada daripada ketika tu. Jadi siapa yang dikata anak tu? Kalau nak ada pun yang munasabahnya Ummu Mistah. Sebab Mistah tu salah seorang yang terlibat juga. Tetapi masalahnya Ummu Mistah tu dia cerita tentang anak dia tu bukan di rumah, dalam rumah gini, masuk dalam rumah gini di tengah jalan. Bila Aisyah tu pergi buang air dengan dia menemani Aisyah. Ketika itu dia
terpijak kain dia, tergelecah lah kita kata, nak rebah. Lalu dia macam orang yang latah tu sebut begitu. Jadi itu macam cerita lain. Jadi kalau kita kata dia juga, apa maknanya? Di situ pun dia. Di sini kita nampak Aisyah tak tahu apa lagi. Yang mana dulu? Yang ni dulu kan yang itu dulu? Yang itu dulu. Itu masalahnya. Sebab itu saya sudah cerita sebelum ni kan, dalam nota nota ni yang kita baca sekarang ni, nota 26, nota 25 dahulu. Saya dah bincang panjang dah di akhir itu tentang kritikan yang dibuat oleh ramai juga ulama terhadap hadis ni, hadis asas ni. Kita dah bincang dah sebelum ni. Jadi saya harap tengok balik. Tengok nota ni dan tengok rakaman itu. Kemudian hadis-hadis yang kita baca sekarang ni ialah hadis-hadis yang ada kaitan dengan itulah sebagai pelengkap. Tetapi pelengkap pun nampaknya tidak melengkapkan lah. Sebab ramai ulama memang pening kepala lah di sini. Pening kepala. Kita nak tengok sejauh mana pening kepala, tengok ni lah dalam Syarah Bukhari oleh Ibnul Mulaqqin. Mana di sini kalau kata Ummu Mistah tak tepat, sebab Ummu Mistah bukan Ansariyah, dia Quraisyiyah. Jadi siapa? Tak jelas. Di situ tak jelas. Kemudian cerita ni banyak bercanggah dengan hadis ifk yang panjang tu. Banyak bercanggah. Sedangkan dalam riwayat ni disebut Nabi pun pergi. Jadi Ummu Ruman sebut Nabi pun pergi, dia tak kata apa pun bila Aisyah begitu. Maka akhirnya Allah SWT menurunkan uzurnya, mana membersihkan Aisyah lah. Ini berbeza dengan kata-kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak meninggalkan majlisnya dalam hadis if yang panjang sebelum ni, dalam nota 25 ni. Dan tidak ada sesiapa pun dalam rumah tu keluar. Jadi ayat tu turun pada ketika itu. Sedangkan kita tengok riwayat dia, Nabi pergi dulu, lepas tu dia mari pula. Jadi ini nampak percanggahan di antara dua riwayat itu. Habis itu. Kalau kita tengok di dalam satu kitab yang menarik, Syarah Bukhari juga, tetapi di dalam bahasa Urdu. Pengarahnya cuba menyimpulkan apa yang dibincangkan oleh Ibnul Mulaqqin itu. Ibnul Mulaqqin itu. Baik, kita tengok secara ringkas di sini. Jadi ini dia sebut di sini kritikan Ibnul Mulaqqin terhadap Bukhari. Dan Ibnul Mulaqqin cuba mengemukakan waham dan kesilapan yang berlaku pada hadis ini yang kita duduk baca ni. Seperti yang kita baca tadilah dalam kitab ni At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih oleh Ibnul Mulaqqin. Jadi dia ambil sini baik. Yang kita baca tadilah, yang kita baca tadi sampai ke sini. Habis setakat itu dia ambil daripada At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih. Jadi dia nak simpulkan kritikan Ibnul Mulaqqin tadi dengan bukti-buktinya. Ibnul Mulaqqin cuba mengkritik hadis Bukhari ini dengan mengemukakan beberapa alasan. Yang pertama, satu, ini ringkasan daripada perbahasan tadi. Satu, Imam Bukhari berdasarkan riwayatnya ini mengemukakan hadis Masruq ni sebagai hadis musnad. Sebab apa? Sebab dia kata haddathatni Ummu Ruman. Masruq kata haddathatni Ummu Ruman. Maknanya ini musnad, lengkap sanadnya. Sedangkan hadis ini mursal. Jadi asalnya daripada Masruq, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Ummu Ruman. Ini Azni bahasa Farsi asalnya. Azni mana? Daripada. Min. Kalau dalam bahasa Urdu dia C. Ini Az Masruq, Az Hazrat Ibnu Mas'ud, Az Hazrat Ummi Ruman. Itu sebenarnya.
Jadi ringkasnya hadis ini mursal sebab tidak ada sebut Ibnu Mas'ud. Bahkan mengelirukan sebab Masruq kata haddathatni Ummu Ruman. Sebab dia tinggal nama Ibnu Mas'ud di situ. Buat. Di situlah dia dikatakan mursal itu. Sedangkan Bukhari mengemukakannya secara musnad dan muttasil, bersambung sanadnya. Itu yang pertama. Kesimpulannya. Yang kedua, Masruq tidak sempat dengan zaman hidup Ummu Ruman itu. Kerana Ummu Ruman meninggal dunia pada tahun ke-6 Hijrah. Masruq pula selepas Nabi wafat baru dia pergi ke Madinah. Jadi macam mana dia nak dengar daripada Ummu Ruman itu secara langsung sehingga dia boleh katakan Ummu Ruman menceritakan kepadaku. Mesti ni ada, mana-mana ni ada berlaku kesilapan ni, kekeliruan. Yang ketiga, Masruq itu lahir di Yaman. Dan ketika Ummu Ruman meninggal dunia, dia baru berumur 6 tahun. Lepas tu dia baru pergi ke Madinah selepas Rasulullah SAW wafat. Jadi macam mana dia nak dengar daripada Ummu Ruman? Ummu Ruman mati itu ketika Rasulullah masih ada lagi. Yang keempat, dalam hadis ini tersebut, Ummu Ruman duduk dekat Aisyah. Tiba-tiba mari seorang perempuan Ansar. Sedangkan yang mari itu Ummu Mistah. Dia kata begitu. Ibnul Mulaqin dia berpendapat begitu. Ummu Mistah. Kalau Ummu Mistah, dia bukan Ansariyah, dia Quraisyiyah. Jadi silap di situ sebut Ansar, perempuan Ansar. Ini waham, jelas sekali bukti waham Imam Bukhari kata dia. Yang saya sebut tadi, saya celah tadi, iaitu cerita Ummu Mistah ni dalam hadis yang panjang tu dah sebut. Aisyah tahu daripada dia, bukan dalam rumah Aisyah ni ketika keluar pergi buang air tu. Ketika balik tu, dalam perjalanan balik tu dia nak jatuh di situ, lepas tu dia keluar daripada mulut dia. Itu Ummu Mistah. Jadi apa maknanya Aisyah tak tahu apa lagi di sini? Kalau itu berlaku dahulu, yang Ummu Mistah tu nak jatuh tu berlaku dahulu, macam mana boleh dalam hadis disebut Aisyah tak tahu apa? Apa ceritanya ni? Mak dia pun tak tahu, dia pun tak tahu apa. Kalau kita kata cerita ni dahulu, ni hadis yang kita baca ni dahulu, mana Ummu Mistah telah cerita dalam rumah dia. Lepas tu apa makna Aisyah tak tahu apa dalam perjalanan pergi, lepas tu pergi buang air tu? Dia tak tahu apa, dia sudah tahu dah lah sepatutnya kalau peristiwa ni dahulu, cerita ni dahulu. Itu masalah yang lain pula. Yang kelima, dalam hadis ni disebutkan Rasulullah pun pergi lepas pada itu, pergi. Lepas tu disebut ayat tu membersihkan Aisyah. Sedangkan dalam hadis yang panjang itu, Rasulullah Aisyah dengan jelas sebut tak ada siapa pun beranjak daripada majlis tu. Dalam rumah tu, dia masing-masing duduk di situ lagi. Ayat dah turun dah. Jadi Rasulullah tak ada keluar pun daripada rumah tu. Jadi terus Allah SWT menurunkan tentang bara'ah ataupun kesucian aku. Jadi ini merupakan kesilapan ataupun waham-waham yang terdapat di dalam hadis ini. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar bela Imam Bukhari. Yang dia bela tu antaranya yang saya masukkan dalam nota tadilah. Yang dia bela tu, saya ambil ringkasan di situ. Di sini pun ada sebut. Hafiz Ibn Hajar bela. Dari segi dia bertemu dengan Ummu Ruman tu, saya pun boleh terima itu. Saya pun boleh terima. Baik, sekarang ni kita nak tengok. Fathul Bari sendiri. Fathul Bari sendiri. Ini kita tengok Fathul Bari. Saya ringkaskan daripada sini dan daripada beberapa kitab yang lain. Masruq kata haddathatni Ummu Ruman ma'a annaha matat fi zamanin Nabi. Wa Masruq laysat lahu suhbah li'annahu lam yaqdam min al-Yaman illa ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abi Bakar atau Umar. Jadi masalahnya macam kita sebut tadilah, macam mana dia nak kata Ummu Ruman meriwayatkan kepadaku, sedangkan Ummu Ruman tu dah mati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Masruq ni dia bukan sahabat. Jadi dia baru mari daripada Yaman selepas Nabi SAW wafat, iaitu zaman pemerintahan Abu Bakar ataupun Umar.
Qala al-Khatib. Ini Khatib Baghdadi katalah. La na'lamuhu rawa hadha al-hadith an Abi Wa'il ghairu Husain. La na'lamu rawa hadha al-hadith an Abi Wa'il ghairu Husain. Kita tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan daripada Abu Wa'il kecuali Husain. Husain saja yang meriwayatkan begini. Masruq ni dia tak sempat dengan Ruman. Dan dia meriwayatkan hadis ini secara mursal daripada Ruman. Dia kata, su'ilat Ruman. Itu asal ceritanya. Ditanya Ruman. Jadi Husain ni jadi terkeliru. Jadi sehingga dia buat yang bertanya Ruman tu Masruq tu sendiri. Masruq tu sendiri. Padahalnya Masruq kata Ruman ditanya. Bukan aku bertanya Ruman. Sebab kalau dalam bahasa Arab ni sikit je beza. Cuba tengok ni. Hafiz bin Hajar sebut. Jadi Husain ini telah menjadikan Masruq itu sebagai yang bertanya sendiri. Ataupun ini kesilapan penyalin. Dia tulis su'ilat itu dengan alif. Sehingga jadi sa'altu begini. Sa'altu. Jadi dibaca dengan dua fathat. Sa'altu. Kalau ni su'iltu. Kata Ali, setengah-setengah perawi telah meriwayatkannya daripada Husain mengikut cara yang betul, yakni secara an-anah, secara an-anah. Bukan dengan haddatsatni apa, tak ada tu semua. Yang betulnya secara an-anah, an. Qala, kata dia, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini bina'an ala zahiril ittisal. Dia mengambil kira zahir, nampak bersambung, sebab Masruq kata haddatsatni walam yazhar lahu illah. Dia tidak nampak illatnya. Imam Bukhari tak nampak illat hadis ini di sini. Padahal ini satu kekeliruan. Sebenarnya su'ilat. Jadi penyalin jadi salah sulit. Jadi sa'altu. Aku tanya. Jadi bila aku tanya, Ruman pun ceritalah kepada aku. Gitu jadinya. Gitu jadinya. وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في التهذيب، يعني التهذيب الكمال، وفي الأطراف، ولم يتعقبه بل أقره. Mizzi ni seorang tokoh hadis besar, tokoh ilmu rijal. Kitab dia Tahdzibul Kamal itu sangat besar. Dia menukilkan kalam Khatib Baghdadi tadi. Dalam Tahdzibul Kamal dia, dalam atraf dia pun dia sebut, dan dia tidak kritik apa pun, bahkan dia memperakuinya. Ini kata Hafiz bin Hajar. Bahkan dia menambahkan lagi bahawa diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, daripada Masruq, daripada Ibn Mas'ud, daripada Ruman. Itulah yang lebih tepatnya. Itulah yang betulnya. Demikianlah katanya. Wa hadhihi riwayah syadzah. Dan riwayat ini termasuk dalam riwayat syadzah, riwayat yang ganjil. Jadi bila kata riwayat syadzah itu dhaif lah. Dan ia termasuk dalam hadis yang mazid fi muttasil al-asanid ala ma sanwadhihuhu. Ini al-mazid fi muttasil al-asanid. Jadi sebab bagi Hafiz Ibn Hajar, kalau ada tambah pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Ini tambahan dalam sanad yang memang muttasil. Kalau tak ada sebut Ibnu Mas'ud pun sanad ini memang muttasil. Yang jelas kepada saya selepas saya berkati, kata Hafiz Ibn Hajar, ialah yang betulnya Bukhari. Bukhari betul. Sebab kata dia, yang menjadi rujukan Khatib Baghdadi dan orang-orang yang sependapat dengannya itu dalam dakwaan waham ini ialah mereka bergantung kepada orang yang mengatakan Ruman itu mati semasa hayat Nabi. Sama ada tahun ke-4, ada setengah kata tahun ke-5, ada setengah kata tahun ke-6. Ini disebut oleh Al-Waqidi. Dia tak kritik. Wala yata'aqqabul asanid as-sahihah. Tapi sepatutnya kita tidak boleh mengkritik sanad-sanad yang sahih dengan apa yang dikemukakan oleh Waqidi itu. Zubair bin Bakar juga ada sebut perkara itu. Ruman mati di zaman Nabi itu, tapi dengan sanad munqati'. Lepas tu sanad itu lemah pula. Iaitu Ruman meninggal dunia pada tahun ke-6 pada bulan Zulhijjah. Itu dhaif, tidak kuat.
Imam Bukhari telah mengkritik isyarat kepada tak betul itu di dalam tarikh Awsat dan tarikh Saghirnya. Dan dia berkata selepas dia sebut kisah Ummu Ruman pada fasal orang yang mati di zaman Khilafah Uthman. Imam Bukhari dalam tarikh dia tu, Ummu Ruman ni termasuk dalam senarai orang yang mati di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Mana dia mati di zaman Nabi-nya? Ini Bukhari pun tak terima begitu. Sebab itu Bukhari selamba saja boleh terima pun kalau Masruq meriwayatkan daripada Ummu Ruman. Sebab Ummu Ruman tak mati lagi. Yang kata mati itu bukannya kuat pun sanad dia. Jadi Khatib Baghdadi dan orang-orang yang sependapat dengan dia, Ibnul Mulaqin dan lain-lain tadi itu, dia duduk pegang dengan yang tu. Sepatutnya tak pegang situ. Ali bin Yazid meriwayatkan daripada Al-Qasim, kata dia, Ummu Ruman mati di zaman Nabi SAW pada tahun yang ke-6. Qala Al-Bukhari, Imam Bukhari kritik. Wa fihi nazar. Kenyataan itu dipertikaikan. Tak tepat, perlu diteliti lagi. Itu makna fihi nazar. Hadis Masruq asnad, lebih kuat sanadnya. Ay aqwa isnadan wa abyan ittisalan. Dan lebih menyatakan bersambung sanad itu. Ibrahim Al-Harbi yakin bahawa Masruq sempat mendengar daripada Ummu Ruman. Dan dia mendengar daripada Ummu Ruman ketika umur dia 15 tahun. Jadi berdasarkan kenyataan ini, samaknya telah berlaku, dengarnya daripada Ummu Ruman itu telah berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Kerana Masruq ini, kelahiran dia ialah pada 1 Hijrah. 1 Hijrah. Jadi kalau di zaman Sayyidina Umar, umur dia 15 tahun. 1 Hijrah, pada Nabi meninggal tu umur dia 10 tahun. Kalau zaman Sayyidina Umar, lepas itulah. Sebab zaman Abu Bakar setahun 2 saja. Sebab itulah Abu Nu'aim Al-Asbahani kata, Aisyat Ummu Ruman ba'dan Nabi. Ummu Ruman ini masih hidup selepas Nabi, masih hidup lagi. Sebab itulah tidak pelik. Kita kalau kita tengok di sini, dia kata gini, tak pelik. Betul dah tu. Betul dah tu. Sebab dia masih hidup. Jadi Khatib dan lain-lain itu dia kritik tu berdasarkan apa yang tersebut tadi. Waqidi dan Zubair itu. Wa fihi nazar, itu boleh dipertikaikan pendapat mereka itu. Lima waqa'a inda Ahmad min tariq Abi Salamah an Aisyah. Sebab apa? Sebab begini. Sebabnya ada riwayat dalam Musnad Ahmad melalui saluran Abu Salamah daripada Aisyah, dia kata bila turun ayat takhir. Ayat takhir. Iaitu ayat takhir di mana ayat itulah, ya ayuhan nabi itulah in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna. Itulah itu maksud ayat takhir itu. Nabi SAW mulakan dengan Aisyah. Tanya Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, saya nak kemukakan satu perkara kepadamu. Jangan engkau jawab apa-apa sehingga engkau kemukakannya kepada 2 ibu bapamu, Abu Bakar dan Ummu Ruman, dia sebut. Hingga hadis ni panjang lagi, ada lagi. Jadi asas kepada riwayat Ahmad ini ada dalam Bukhari Muslim. Cumanya dalam Bukhari Muslim tak ada sebut nama dia tu. Dia sebut ibu bapamu. Jadi Ummu Ruman tu tak sebut. Tapi dalam riwayat Ahmad ada sebut Ummu Ruman. Ayat takhir ini turun dengan ittifaq ulama pada tahun ke-9. Ayat takhir tahun ke-9. Maknanya orang yang mendakwa dia mati pada tahun yang ke-6, apalagi tahun yang ke-5, tahun yang ke-4, tak betul lah. Sebab tahun ke-9 tu dia ada lagi. Nabi suruh Aisyah tanya ibu bapanya. Dan ibu bapanya dalam Musnad Ahmad ni Abu Bakar dan Ummu Ruman dia sebut. Bukan mak tiri dia, mak lain tidak. Walaupun dalam Bukhari tak ada sebut nama. Ini menunjukkan Ummu Ruman itu mati kemudian lagi daripada apa yang disebutkan oleh Al-Waqidi dan Az-Zubair itu. Di dalam alamat An-Nubuwah dalam Bukhari ini juga terdapat hadis Abdurrahman bin Abu Bakar dalam kisah tetamu Abu Bakar. Abdurrahman kata apa?
Innama huwa ana wa abi wa ummi wa imraati wa khadim. Tak ada orang lain dalam rumah. Yang adanya aku. Innama huwa ana, aku saja. Ayah aku dan mak aku dan isteri aku dan khadam aku. Jadi dia sebut mak aku ada ni. Mak aku ada. Begitu juga dalam Sahih Bukhari Kitabul Adab, Abu Bakar pun datang. Dia pun qalat lahu ummi. Mak saya pun kata kepada dia. Dia sebut mak saya kata kepada dia. Kenapa lambat balik ni? Tetamu ada di rumah. Mak dia kata. Abdul Rahman ni dia baru berhijrah di zaman Hudnah, yakni perjanjian Hudaibiyah tu. Perjanjian damai Hudaibiyah. Dan Hudaibiyah tu berlaku pada Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Dan hijrah Abdul Rahman ke Madinah berlaku pada tahun ke-7. Mengikut pendapat Ibnu Sa'ad. Kalau mengikut pendapat Zubair bin Bakar, pada tahun itu atau selepas itu lagi Abdul Rahman ni berhijrah. Jadi cerita tadi, kita tamu tadi itu selepas Abdul Rahman berhijrah ke Madinah, di Madinah. Maknanya tak benar lah orang kata mak dia tu mati tahun yang ke-6. Tahun yang ke-7 paling awal kita kata. Atau selepas itu Abdul Rahman duduk cerita mak dia ada lagi. Jadi Ummul Ruman ini ada lagi pada ketika itu. Jadi cukup sekadar itu untuk nak kritik balas terhadap khatib itu dan orang-orang yang pendapat dengannya. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Jadi orang yang terima pendapat Al-Khatib dan lain-lain itu ramai juga. Antaranya Sahibul Masyariq wal Matali', Suhaili, Ibnu Sayyidin Nas, bukan Ibnul Mulaqqin saja, Al-Mizzi, Al-Zahabi, dalam Mukhtasarat Al-Ala'i dan lain-lain ramai juga yang berpendapat begitu. Bagi saya lah, bukan masalah masruk itu dan ke tidak sempat ke tidak dengan Ummul Ruman itu saya pun boleh terima. Masruk itu sempat boleh dan Ummul Ruman itu tak mati pada zaman Nabi SAW tahun yang ke-6 itu tak betul. Kita boleh terima tu. Cuma masalah benda-benda lain lagi. Perkara-perkara lain lagi. Itu yang menjadi masalah di sini. Sebahagian yang kita dah bincangkan dalam kuliah sebelum ini. Apabila saya mengemukakan kritikan sesetengah ulama terhadap hadis ifk itu sendiri. Hadis yang merupakan asas dan rujukan utama dalam bab ifk. Ni reja-reja dia saja ni sebagai pelengkap tokok tambah sana sini saja. Itu pun kalau kita perhatikan banyak masalah juga. Seperti tadilah macam yang kita sebut. Bukan soal masruk tu saya rasa boleh selesai, boleh terima apa yang disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar tu. Tapi yang lain-lain lagi tu. Yang lain-lain lagi tu. Yang disebut juga oleh Ibnul Mulaqqin tadi. Itu yang jadi masalahnya. Dengar ke tidak semua tu? Dengar Maulana. Dengar Maulana. Takut saya seorang-seorang duduk bercakap, serak tekak. Ada dengar insya-Allah. Dengar tak apalah. Jadi saya nak kalau boleh baca juga nota yang lepas tu sebab saya tak mahu ulang banyak kali kan. Baca. Lepas tu bandinglah dengan yang ni banyak sekali percanggahan itu. Dan bagi saya tak terima. Cuma kita setakat yang ada kita bincanglah setakat mana yang boleh bincang. Bagi saya semua ni tak ada semua ni. Tak ada. Cerita Hasan kena tuduh apa semua ni tak ada. Berlaku tuduhan fitnah itu mungkin ada lah di zaman Nabi itu. Tetapi berkait dengan Aisyah kalau kita nak kaitkan dengan hadis-hadis ini susah. Sebab banyak sekali masalahnya kalau kita tinjau terutamanya dari sudut dirayah tadi. Yang saya kemukakan sebelum ini dalam nota sebelum ini lebih 30 lebih. Sebenarnya kalau kita campur dengan hari ini dan dalam kajian sajalah saya boleh kemukakan sampai 50 bukti. 50 masalah di dalam hadis tu. Jadi macam mana kita nak terima? Jadi bila sudah gugur yang asas tu, yang lain-lain ni pun dengan sendirinya gugur. Tapi oleh kerana ada dalam Sahih Bukhari dan kita belajar Sahih Bukhari sekarang ni bincanglah setakat mana yang boleh. Begitulah. Kita kemukakanlah. Kalau ada orang yang nak bela apa, kita kemukakanlah. Itulah yang saya lakukan di sini. Cuba tengok di sini. Sedangkan dalam riwayat hadithul ifk yang panjang tu, ni kalau kita nak cerita pertentangan tu banyak sangat. Pertentangan dengan hadis tayammum tu satu hal, itu kita telah kemukakan lah. Ni
dengan hadis ni pun. Dia demam. Demam ni baru setelah dicerita ni. Sedangkan dia tak tahu sebelum dia tak tahu apa pun. Kalau dalam hadis if yang panjang tu, dia baru tahu demam ni bila dia keluar pergi buang air bersama Ummu Mistah, balik tu baru demam. Ni orang mari cerita dalam rumah, itu cerita berbeza tu. Berbeza. Ini termasuk dalam percanggahan lah. Salah satu cara kita nak menilai kesahihan sesuatu hadis tu, tengok ada bercanggah ke antara satu sama lain. Nampak banyak sekali percanggahan. Macam Ibnul Mulaqin sebut tadi lah. Di sini disebut Nabi pun pergi dan Nabi tak kata apa pun. Sedangkan dalam hadisul ifk tu Nabi tak pergi pun. Dan Nabi banyak juga bercakap pada ketika itu. Minta Aisyah kalau betul-betul Aisyah itu bertaubat apa semua. Jadi itu pun termasuk dalam pertentangan juga. Sedangkan cerita yang sama, perkara yang sama. Baiklah, kita tengok di sini. Kita pergi lagi. Semoga Allah mengajar si fulan dan benar-benar mengajarnya. Ini terjemahan kepada apa ni? Fa'alallahu bi fulanin wa fa'al. Semoga Allah bertindak terhadap fulan itu dengan tindakan yang padan dengannya lah. Itu maksudnya fa'alallahu bi fulanin wa fa'al. Kalau kita bahasa kita biasa ni, kita semoga Allah ajar dia tu. Biar dia faham sikit. Nampak tak faham sangat. Jadi dia kata tu kepada anak dia. Dia kata tu kepada anak dia. Atau kepada orang lain yang duduk sebar fitnah tu. Jadi orang lain tu siapa? Sama ada Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun Hassan. Itulah yang disebut-sebut di dalam hadis lepas ni pun. Tetapi dia sebut anak dia juga termasuk dalam orang yang menyebarkan itu. Boleh jadi fa'alallahu bi fulan ni, maksudnya fulan ni anak dia sendiri, boleh jadi juga. Tapi siapa? Masalahnya siapa? Mistah ke? Kalau Ibnul Mulaqin tadi dia menganggap itu Mistah. Ni anak ni, dan ibu tu ialah Ummu Mistah. Kalau Ummu Mistah, maka tidak benar. Di sini dia kata idh walajat imra'atum minal ansar. Sebab Ummu Mistah itu bukan Ansar, dia Quraisyiyah. Dia bukan Ansar. Jadi di situ pun terdapat juga pertentangan ni. Nampak tak kemas. Hadis yang sahih ni salah satu sifat ni, dia kemas. Tak boleh nak pertikaikan. Tengok dari sudut ni pun semua okey. Ni banyak yang tidak okey. Jadi kesimpulannya bagi saya, hadis-hadis yang berkenaan dengan ni lah, bukan hadis if yang panjang tu saja, yang berkenaan dengan ni semua ni, termasuklah hadis sebelum ni, bagi saya tawakuf lah. Gitulah. Saya tak pakai. Saya menyokong pendapat ulama-ulama yang mempertikaikannya. Gitulah. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua, kita telah baca dan juga tadi. Ibnu Abi Mulaikah daripada Aisyah, bahawa beliau, yakni Aisyah, Ibnu Abi Mulaikah ni Abdullah bin Ubaidillah namanya. Dia kata Aisyah ni selalu membaca idh talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Itu dalam Quran kan. Dia baca idh taliqunahu. Idh taliqunahu. Di sini. Idh talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ayat 15 ni. Ni id talaqqawnahu, inilah dia apa nama ni, bacaan yang masyhur dan mutawatirah. Aisyah baca id taliqunahu, bukan talaqqawnahu. Kalau kita kata id talaqqawnahu, ketika kamu menyambutnya, menyambut cerita dusta tu dengan lidah-lidah kamu, dan kamu mengucapkan dengan mulut-mulut kamu apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, apa yang kamu tak tahu. Kamu ingat itu perkara remeh, sedangkan ia di sisi Allah adalah besar. Jadi Ibnu Abi Mulaikah kata Aisyah selalu baca idh taliqunahu bi alsinatikum. Baik, kita ada nota. Bacaan atau qiraat yang masyhur dan mutawatir
berhubung dengan firman Allah ini ialah talaqawnahu, seperti yang kita tengok tadi, iaitu dengan tasydid qafnya. Tetapi Aisyah selalu membacanya dengan taliqunahu, yang berpunca daripada perkataan al-walq yang berarti dusta. Kalau dibaca begitu, maka artinya ialah ketika kamu berbohong atau berdusta dengan lidah-lidah kamu. Lepas tu, kata beliau, Ibnu Abi Mulaikah berkata, Aisyah adalah orang yang paling tahu tentang hal itu daripada orang lain. Adalah orang, lebih tak sepatutnya gini ya, bukan paling ya, lebih. Saya dah baiki dah. Tadi saya rasa dibaiki di mana? Ada lagi sini ya. Aisyah adalah orang yang lebih tahu tentang hal itu daripada orang lain. A'lam ini, ini terjemahan a'lama, ini isim tafdil, lebih tahu. Lebih tahu daripada orang lain. Dia kata ni, Aisyah adalah orang yang lebih tahu daripada orang lain. Kerana memang ayat itu turun tentang dirinya. Jadi kita ada nota 617. Maksud kata-kata Ibnu Abi Mulaikah itu ialah, kalau begitu bacaannya dengan taliqunahu juga. Kalau begitu bacaannya dengan taliqunahu juga betul dan tidak salah. Kalau begitu bacaannya, yakni dengan taliqunahu juga betul dan tidak salah. Bacaan Aisyah itu memanglah betul juga daripada sudut maknanya. Tetapi yang rajih tetaplah bacaan yang masyhur dan yang lumrah dibaca oleh semua orang. Bagi saya lah, bacaan-bacaan seperti ini, kalau dikatakan Aisyah baca, orang tu baca, orang ni baca, itu dipanggil, dianggap sebagai bacaan untuk pentafsiran. Bukan dia anggap itu bacaan Al-Quran. Sebab semuanya bahasa Arab. Yang Aisyah baca itu bahasa Arab. Yang ada berdasarkan qiraat yang mutawatirah itu bahasa Arab. Tetapi bila dalam kitab-kitab hadis dia sebut, Aisyah baca, macam ni, kita tengok ni, kana taqra, baca, ni maksudnya baca sebagai pentafsiran. Ni. Bacaan untuk pentafsiran, atau dalam istilahnya dipanggil qiraah tafsiriyah. Bukan qiraat tu qiraat bacaan Nabi sendiri yang baca sebagai Quran, bukan. Terhadap sesuatu perkataan di dalam Al-Quran. Kata-kata habis itu. Jadi ini qiraat tafsiriyah, kita kena pakai begitu. Kalau tidak, bermakna Aisyah ni satunya qiraat ini tidak mutawatir. Qiraat ini syadz ni. Taliqunahu ni syadz. Kenapa Aisyah duduk baca qiraat yang syadznya? Dan apakah dia terima daripada Nabi begini, taliqunahu, atau dia pandai-pandai buat sendiri? Mana boleh pandai-pandai buat sendiri begitu? Kecuali lah kalau kita kata ini yang mentafsirkan. Makna talaqawnahu tu, kalau kata taliqunahu pun boleh juga. Begitu. Kalau sekadar tu masih boleh terima lagi. Kalau tidak, bermakna Aisyah ni meninggalkan bacaan yang mutawatirah. Mutawatirah kepada orang kemudian. Mungkin kita kata kepada dia, memang mutawatir dia dengar daripada Nabi SAW sendiri. Tapi mana bukti yang dia dengar daripada Nabi tu? Ibnu Abi Mulaikah hanya cerita Aisyah baca. Macam mana Aisyah boleh pandai-pandai baca sendiri begitu kalau dia tidak tahu daripada Nabi? Kita nak bukti bahawa yang dia baca begitu, dia ambil daripada Nabi. Nabi ada juga baca begitu. Mana itu juga salah satu bentuk qiraat. Soalnya kalau kita buka kitab-kitab qiraat, kitab-kitab tafsir yang ada sebut tentang qiraat, ini termasuk dalam qiraat yang syadzah. Walaupun makna dia betul, makna dia boleh kita terima, boleh. Tetapi satunya, kalau dah tidak ada hadis-hadis ini, tengok kepada Quran saja, tak nampak cerita tu berkait dengan Aisyah pun. Tak nampak. Apabila ada hadis-hadis ini dan dikaitkan dengan Aisyah, barulah, nampak. Barulah orang ingat ayat-ayat itu berkait dengan Aisyah. Sebab hadis-hadis ni. Tapi kalau tak ada hadis-hadis seperti ini, orang tak tahu pun kalau baca Quran itu saja. Cuma tahu sekadar kira-kiranya ada di zaman Rasulullah itu berlaku begitu. Tak tahu siapa, tidak disebutkan. Sebab dia kira tak penting dah. Tak kira lah siapa-siapa pun orang Islam, tak boleh dituduh. Orang mukmin dalam ayat itu disebut orang mukmin yang baik-baik,
yang soleh, yang tak ada pun terlintas nak buat benda-benda yang tak baik tu, jangan tuduh semena-mena. Itu yang ada dalam Quran. Tak ada pun isyarat itu Aisyah ataupun isteri Nabi di situ. 617 ya, kita tengok. Kata-kata Ibnu Abi Mulaikah bahawa oleh kerana ayat itu turun mengenai diri Aisyah, maka dialah orang yang lebih tahu tentang bacaannya daripada orang-orang lain. Jadi oleh kerana turun tentang dia, jadi dia lebih tahu. Jadi seseorangnya yang lebih baiknya dibaca taliqunahu lah. Begitu lah. Dah lebih tahu, jadi kelak dia lebih baik. Sebab itu Maulana Rashid Ahmad Gangkuhi bantah. Tak betul ni kata begini. Alasan ini sebenarnya tidak kuat. Kerana tidak semestinya apabila sesuatu ayat Al-Quran turun mengenai seseorang, maka dialah orang yang lebih tahu berbanding orang-orang lain tentang segala-gala yang berkaitan dengannya. Tidak begitu. Ini bukan satu kaedah yang tepat itu. Jadi kalau begitu, qiraat tu lebih baik dibaca taliqunahu lah, bukan talaqawnahu. Begitu. Sebabnya Aisyah sendiri peristiwa ni dia lebih tahu. Gitu. Tak boleh. Dia masalah qiraat, masalah apa, mesti kita kena pasti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi tidak dapat dipastikan daripada Rasulullah, macam mana kita nak kata bacaan itu lebih baik? Betul, lebih betul. Apalagi yang kita terima sekarang ni itu sebagai qiraat yang syadzah sahaja. Atau kita nak terima sebagai Quran juga itu sama daripada Nabi. Tak mungkin. Kena bukti dulu. Mana Aisyah cerita tu daripada Nabi, biar bersambung. Ini pun yang disebutkan oleh perawi. Ibnu Mulaikah sebut. Aisyah baca begitu. Cuba kita tengok ni kan. Kalau kita tengok di sini, saya nak tunjuk ni. Ini Lami'ud Darari. Lami'ud Darari ni dia ada syarah saja matan. Sahih Bukhari tu dia tak ada. Dia nak ringkas kan. Cuba tengok. Li'annahu nazala fiha wa anta ta'lam anna nuzulaha fiha la yastalzimu maziyatan fi ilmiha biha. Itulah yang saya sebut tadi. Jadi alasan Ibnu Abi Mulaikah, Aisyah lebih tahu lah kalau dia baca begitu sebab ayat itu turun berkenaan dengan dia. Sedangkan engkau, ini Maulana Rashid Ahmad Gangkuhi sebut. Sedangkan engkau sudah maklumkan, engkau maklumkan bahawa kalau turun ayat itu, kalau katalah memang betul berkenaan dengan Aisyah, tidak semesti Aisyah ni ada keistimewaan yang lebih daripada orang lain. Dia lebih tahu segala-galanya tentang ayat tu. Tak boleh kita buat kesimpulan begitu. Tak tepat tu. Ni wa anta ta'lam. Syekh Zakaria tambah di bawah. Wa huwa kama afadahu Syekh quddisa sirruhu wa aidan fa inna nuzul al-ayat wa in kana fi qissati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lakin al-mukhatabin bidzalik alladhina ja'u bil ifki. Kemudian dia kata, Hafiz Ibn Hajar sebut taliqunahu bi kasril lam wa dhammil qaf mukhaffafan taliqunahu. Lepas tu tafsir dia. Apa makna walak, makna dusta. Itulah yang saya buat tadi lah. Sedangkan qiraat yang masyhur dengan fathah lam dan tasydid qaf itu minat talaqi, daripada talaqi. Dan dia sebenarnya ada dua tak. Tatalaqawnahu, tapi buang satu tak sebab dia kalau kita belajar ilmu sarah kita tahulah bab tafa'ul boleh dibuang. Pada mudhari' dia tu satu tak dia. Jadi qiraat yang masyhurnya dengan buang salah satu tak. Ibnu Mas'ud baca dengan ada dua tak, itu tak jadi masalah. Qiraat Aisyah dan Yahya bin Ya'mar taliqunahu. Dan ini bukan qiraat yang mutawatir lah, bukan. Qiraat ini qiraat syadzah. Ini yang disebutkan oleh Maulana Rashid Ahmad Gangkuhi dan Syekh Zakaria di dalam kitab Lami'ud Darari. Lepas tu kalau kita tengok kitab lain pun lebih kurang tu. Lebih kurang tu juga. Kalau kita tengok sama ada syarah dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Urdu, ringkas begitu saja. Kesimpulannya, sebab itulah, ialah kita dah bincang dah sekadarnya. Kalau ada kemuskilan apa-apa, boleh tanya, kita bincang lagi. Jadi sekadarnya itu saya rasa boleh dah begitu. Boleh dah.
Cuma di sini pun ada beberapa kemusykilan lah. Satunya kalau kita terima lah ni, bermakna Aisyah ni macam mana? Dia tahu ke? Ada ke? Qiraat macam ni dia riwayatkan daripada Rasulullah SAW. Kalau tidak ada satu masalah juga. Macam mana Aisyah ni memandai-mandai baca ikut suka hati dia, asalkan makna dia tidak salah, dia baca begitu. Dia akan jadi gitu, masalah bahaya juga tu. Cara selamatnya, jalan selamatnya nak keluar daripada perangkap itu, kita kata ini baca ni bacaan qiraat tafsiriyah. Selesai masalah. Bukan baca ni sebagai Quran, tidak. Baca tu sebagai mentafsirkan. Talaqau tu apa makna? Talaqaunahu tu maknanya taliqunahu. Kalau dalam perkataan yang sama, taliqunahu. Kalau macam tu tak apalah. Tapi ramai orang bila dia sebut baca tu, qiraat tu makna qiraat lah. Qiraat. Sesoalnya dia terima ni daripada Nabi. Sedangkan kalau betul Nabi mengajar begini, tentulah sampai kepada kita. Sebab Quran ini suatu yang mutawatir. Suatu yang mutawatir. Tidak terbukti di mana-mana hadis Aisyah sebut dia terima begini daripada Nabi. Nabi dia dengar Nabi baca ittaliquna. Tak ada. Bila tak ada, maka yalah, oleh kerana di sini masalah makna dia pun tidaklah lari jauh, tak kisahlah. Tetapi untuk nak menyabitkan Al-Quran ini sebagai Al-Quran tidak boleh dengan berdasarkan riwayat-riwayat syadzah. Jelas tu kan? Jelas ke tidak? Jelas Maulana. Berdasarkan riwayat syadzah ni banyak perkara nak baca dalam sahihan tak boleh. Ittaliqunahu nak baca, ittaliqunahu bi alsinatikum. Nak baca begitu tak boleh, salah. Ittalaqawna, macam begitu. Itu yang mutawatir. Dan kita nak anggap ini Quran tak boleh, dia mesti mutawatir sampai kepada kita. Kita nak kata Aisyah tahulah tu, tak boleh gitu. Dia mesti kena ada. Itu satu istimewa kita Islam ni, begitu, itu bendanya. Jangan kita kata banyak nak pertikai sangat. Bukan begitu, bukan masalah tu. Sebab kita nak agama yang kita terima ni betul-betul terjamin. Kalau Quran, betul-betul Quran. Yang tidak Quran, kita kata tidak Quran. Kalau nak terima juga, kena takwil lah. Apa takwilannya? Seperti yang saya buat tadi lah. Bacaan itu, orang panggil qiraah tafsiriyah. Selesai masalah. Kalau kita tak kata begitu, timbul masalah. Banyak masalah. Sebab itulah, ramai ulama-ulama pertikai ke hadis-hadis ni berkait dengan peristiwa ni, hadisul ifk tu sendiri. Dan yang berkait dengan, jadi banyak masalah. Jadi seolah-olahnya Aisyah ni mana-mana Quran. Dia jadi gitu. Mana-mana baca Quran. Yang Nabi tak ajar pun dia baca juga sebagai Quran. Dengan anggapan sebagai Quran ke tu? Kalau nak anggap sebagai Quran, mesti kena kuat dalil. Mesti kena mutawatir. Kepada Aisyah tu tak apalah dia bersama Nabi dah. Kalau dia dengar. Cuma kita nak tahu mana riwayatnya. Yang dia sebut. Ittaliqunahu yang dia baca ni, dia dengar daripada Nabi. Nabi baca begitu. Mana ada? Kalau selagi tak ada begitu, tak boleh terima. Apalagi yang kita tahu sekarang ni dalam Quran pun, ni cuba tengok. Macam bukanlah Quran mana pun. Ni tu lah. Talaqawna begitu. Tak ada taliqunahu. Bukanlah Quran mana pun. Talaqawnahu. Bukan taliqunahu. Kalau nak boleh terima pun, selagi dalam qiraat mutawatirah. Itu pun nak tulis Quran ini, sewenang-wenang kita berdasarkan qiraat yang lain, itu menimbulkan kecelaruan di kalangan umat. Tak ada pasal kita buat kerja begitu. Apa pasal kita nak buat kerja begitu? Yang ada tu sudah cukup. Itulah yang dihafal oleh orang. Itulah yang mutawatir. Kalau banyak-banyak sangat memeningkan kepala, nanti orang tanya, sebenarnya kamu tak ada seorang pun yang hafal Quran semua. Yang ingat Quran semua sekali. Siapa yang ingat? Semua qiraat tu. Baca begini. Apa lagi kalau mengambil kira yang syadz kali yang mutawatir pun. Mana ada kata dia ditulis? Itu. Semua orang tahu, Islam tahu. Bahkan kalau yang hafal Quran ittalaqawnahu tu, bila orang baca ittaliqunahu, dia kata salah lah tu. Padahal dalam kitab ada.
Jadi dengan sebab itu tak perlu. Yang ada dalam Quran yang sudah, sebab itu saya berpendapat, lama dah saya dah cerita benda ni. Quran ni dengan baris macam ni daripada zaman Nabi SAW lagi. Bukan baru. Orang yang cerita baru itu pendapat dia je lah. Yang menimbulkan keraguan sahaja terhadap Quran akhirnya. Sedangkan Quran ini bukan suatu yang boleh diragui, mutawatir. Kalau mutawatir maknanya tak ada sebarang keraguan. Kalau masih boleh begitu, boleh begini, masih ada keraguan lah. Dan siapa yang hafal semua tu? Kalau macam tu, Quran tak ada beza dengan Bible, dengan lain-lain. Tak adalah kelebihan kita. Kita nak bangga kata berapa ramai. Beratus-ratus, beribu-ribu orang hafal. Hafal apa? Tak hafal semua. Hafal sebahagian. Dia akan jadi gitu. Bahaya tu. Bahaya. Sebab itu kita kena faham apa ni dengan baik lah benda-benda begini ya. Kalau tidak jadi bercelaru banyak lah. Bercelaru banyak. Ni kalau kita tengok kitab Kashful Bari ni syarah Bukhari juga dalam bahasa Urdu dia pun tak ada banyak bincang. Yang saya sebut tadi lebih banyak lagi daripada yang dia bincangkan. Ni contohnya. Cuba tengok ni. Di dalam Quran talaqawnahu bi alsinatikum. Qiraat masyhurnya talaqawnahu. Tapi Aisyah baca taliqunahu. Dan dia kata ini daripada perkataan walq. Jadi kalau begitu maknanya mereka yani kamu duduk berbohong dengan lidah-lidah kamu. Jadi macam tadilah. Jadi Ibnu Abi Mulaikah kata, jadi Aisyah lebih tahu daripada orang lain sebab ayat itu berkenaan dengan dia. Jadi kalau dia baca taliqunahu pun boleh betul jugalah sebab dia tahu cerita tu. Tak boleh buat begitu, tak boleh, itu pandangan dia saja. Quran ni tak boleh berdasarkan yang dia tahu, dia boleh sewenang-wenang nak baca ikut cara dia selagi tidak bercanggah dari sudut makna dia. Tak boleh begitu. Dia bukan seperti hadis. Hadis tak apalah riwayat berdasarkan makna, tapi Quran tak boleh. Sebab itu ulama pertikai di sini persoalkan. Banyak bahas seperti yang saya sebut tadi. Ini semua ni ada. Dia pun sebut, Maulana Rashid Ahmad Gangguhi berkata, li'annahu nazala fiha wa anta ta'lam anna nuzulaha fiha la yastalzimu maziyatan fi ilmiha biha. Dia pun ambil situ juga, tempat saya ambil sama. Jadi begitulah. Tak kemas ni. Jadi nak ceritanya apa yang kita boleh faham daripada hadis ini, ayat if ini dia nak cerita sesuai dengan tajuk babnya, iaitu berkait dengan Aisyah, sebab ini berkait dengan tuduhan terhadap Aisyah. Ni daripada hadis-hadis ni lah kita tahu. Gitulah ceritanya. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu untuk kali ini. Tak sempat kita baca habis semua sekali. Walaupun sedikit saja hadisnya. InsyaAllah kita akan sambung nantilah akan datang. Jika ada apa-apa persoalan, kemuskilan, sekarang ni boleh silakan. Assalamualaikum. Arsyad mana? Ya. Hadis yang terakhir ni Maulana mengenai Aisyah ni, daripada hadis yang mula-mula belajar dulu, adakah daripada hadis-hadis tu kalau kita ambil daripada kita terima hadis tu, macam seolah macam banyak lagi ruang-ruang fitnah yang kita maknanya yang terbuka selepas tu? Adakah macam tu nampaknya tu Maulana? Satu lagi, ada tak hadis-hadis ini daripada Sunan Abu Daud ke ataupun mana-mana yang setara dengannya? Itu aja Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud fitnah tu macam mana? Saya tak berapa jelas tu. Fitnah. Maknanya ruang-ruang fitnah musuh-musuh Islam yang boleh petikaikan lah. Macam contoh tadi, macam Al-Quran tadi tu salah satunya lah. Macam itulah. Memang. Orang dah guna dah. Orientalis guna dah tu benda tu. Dia pertikaikan Quran, salah satu cara dia pertikaikan Quran yang dia sebut tadi lah. Orang ni baca begini, orang ni baca begini. Yang mana yang betul lah? Itu satu di satu pihak. Di satu pihak yang lain,
Saya tak berapa jelas tu soalan Arsyad tu. Adakah fitnah jadi orang akan meragui Sahih Bukhari ke macam mana maksudnya? Maksudnya fitnah macam tadi lah, macam Maulana cakap tadi lah, pasal Al-Quran. Lepas tu lagi mungkin dia akan dapat. Kalau itu yang dimaksudkan memang ada banyak dah lah. Banyak dah. Sebab itu kita kena belajar hadis ni secara tahqiq, secara pasti, secara jelas. Secara jelas. Jadi kalau mereka nak gunakan hujah-hujah tu, kita dah tahu dah. Kita dah tak terima dah benda tu. Apa nak hujahnya? Apa nak guna sebagai hujahnya? Ataupun kalau kita terima dengan takwilan, macam saya sebut tadi, iaitu qiraat itu qiraat tafsiriyah. Qiraat tafsiriyah, bukan qiraat daripada Nabi yang dia terima daripada Nabi dah. Selesai masalah kalau macam tu. Itu tidak disebut oleh Kashful Bari ke ataupun orang lain, dia tak ada sebut. Saya sebut itu boleh menjawab kemuskilan, boleh melepaskan kita daripada apa namanya cekik tu. Macam tercekik situ. Kalau tidak, orang akan kata sahabat-sahabat ni baca Quran sesuka hati dia. Gitulah. Mana Quran ini pun boleh juga, macam hadis juga, boleh juga riwayat bil makna. Bahaya tu kalau macam tu. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Maulana. Ya. Alhamdulillah saya belajar dan dari banyak rekaman Maulana ni saya banyak dapat benda-benda baru yang tak ada saya dengar selama ni, terutama kami di Indonesia ni lah. Memang banyak sekali yang saya dapat benda-benda baru. Pertanyaan saya Maulana, mungkin ini dari pengkajian Maulana yang sudah sedemikian lama masa betul, tapi saya melihat inilah kelebihan ulama-ulama dari benua India, Pakistan, benua Hindustan ini. Jadi sejak kapan masa dia India ni berjaya dalam keilmuan yang seperti ini? Kalau saya dengar sejarah Maulana dari Sah Waliullah Ad-Dihlawi, jadi ada dia ke Deobandi, ada Ahlul Hadis. Apa kelebihan masing-masing dari Ahlul Hadis dan Deobandi ni Maulana? Kalau dari yang dapat benda-benda baru ni dari puak Ahlul Hadis kah atau dari puak Deobandi atau macam mana Maulana? Boleh mungkin Maulana kongsi sedikit biar mungkin dapat kami maklumat yang lebih banyak. Mungkin juga biar lebih semangat untuk belajar bahasa Urdu yang sekarang Maulana buat lagi. Ya, terima kasih banyak. Ya, begini. Yang pertamanya kita perlu sedar dan perlu akui bahawa dia benua kecil India. Benua kecil India ni maksud saya sebelum merdeka tu, India Pakistan tu dia sama satu tanah saja. Zaman penjajahan Inggeris, bahkan sebelum itu lagi dia setanah. Dia ilmu hadis ni dah lama berkembang. Macam saya kemukakan tadi kan, ini apa ni, Lama'atut Tanqih, Syarah Mishkatul Masabih. Tadi kan, Lama'atut Tanqih tu yang saya kemukakan tadi, itu lebih dahulu lagi daripada Syah Waliullah. Itu sejarahnya. Lebih dahulu lagi. Kalau kita tengok, nanti kita ni lahir di Delhi, India pada tahun 958 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 1052 Hijrah. Ini Syekh Abdul Haq sebelum daripada Syah Waliullah lagi. Yang kita sekarang ni yang belajar, kemudian yang ada aliran Deobandi, Ahlul Hadis apa semua, dia daripada Syah Waliullah. Selepas Syah Waliullah, sanadnya sampai kepada Syah Waliullah. Abdul Haq ni satu keluarga yang lain pula. Keluarga Syah Waliullah telah mewariskan ilmu hadis itu sehingga jadi aliran Deobandi dan Ahlul Hadis. Abdul Haq ni satu keluarga yang lain dulu lagi. Dan sebelum daripada itu lagi, kalau kita biasa dengar, dalam Syamilah ni pun ada, ni Lama'atut Tanqih ni 10 jilid.
ada dalam Syamilah sekarang ni. Kalau kita biasa juga baca kan, biasa dengar Kanzul Ummal. Kanzul Ummal. Ini pun ulama India. Ini Kanzul Ummal. Ditulis oleh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi. Ali Al-Muttaqi Al-Hindi. Meninggal dunia pada tahun 975. Ini sebelum lagi daripada Syah Waliullah. Sebelum lagi daripada Abdul Haq tadi. Ni Alauddin Ali bin Husamuddin bin Qadhi Khan Al-Qadiri Al-Syadhili Al-Hindi Al-Burhanfuri. Ni yang terkenal dengan Al-Muttaqi Al-Hindi. Ni kan kitab ni besar ni, kitab ni dia itu juga dia ni berada di sebelah Gujarat sekarang ni, sebelah barat India, Gujarat, sempadan dengan Pakistan, iaitu Sind. Begitu juga dengan saya rasa ada ke tidak, saya tak pasti. Majma'u Bihar. Ada. Ini pun karangan ulama India juga. Ni sebelum Syah Waliullah semua ni. Jamaluddin Muhammad Tahir bin Ali As-Siddiqi Al-Hindi Al-Fattani Al-Gujarati. Ni dekat-dekat dengan Ali Al-Muttaqi Al-Hindi tadi zamannya 986. Ini 5 jilid Qamus Hadis. Ditulis oleh ulama India juga. Jadi saya nak cerita di sini, dia kemajuan ilmu hadis ni di kalangan mereka sudah lama, sudah terlalu lama. Jadi tidak pelik lah kalau mereka jadi lubuk dan pusat ilmu hadis. Itu kalau saudara Firdaus tengok dari sudut hadis, Firdaus. Kalau tengok dari sudut lain pun sama juga. Bukan main hebatnya. Bukan seorang dua ulama. Ini sekarang ni kita tengok dari sudut hadis, kita tak tengok lagi dari sudut tafsir. Mereka yang mengarang bukan sahaja dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Arab. Berapa banyak tafsir. Dan lama dah, beratus tahun dahulu. Bukan baru 100 tahun, tidak. Sedangkan kita, baik di Indonesia, setakat yang saya tahulah, terutamanya kalau di Malaysia ni, saya tahu sangatlah, perkembangan ilmu hadis ni terlalu baru. Salah seorang kawan saya di Indonesia iaitu Yunus Ali Muhdar. Dia ada buat terjemahan ni Abu Daud, tapi ringkasan Abu Daud bersama dengan Bay Arifin. Saya rasa Firdaus perasan ke tidak? Ya, Bay Arifin tahu. Dia terjemah bersama dengan Yunus Ali Muhdar. Itu kawan saya, semasa belajar dulu bersama. Sajalah saya mencela tu. Jadi bagi kita ni kita baru nak terjemah matan hadis itu, sekadar itu baru ada. Sedangkan lama dah orang Islam di sini, baik di Indonesia maupun di sini. Tapi terjemahan Sunan Sittah pun dengan lengkap baru ada sekarang ni. Itu pun bagi saya lah dengan serba kekurangan yang ada. Belum lagi mengalir sistem itu. Sistem yang ada di sana tu belum betul-betul mengalir. Kalau aliran Deobandi pun betul, saya tidak nafi ramai yang lepasan sana, habis sana. Tetapi yang betul-betul bawa ilmu sana tu terlalu sedikit. Mereka bila balik masing-masing hal begitu je. Yang betul-betul nak bawa sistem di sana tu, pengajian di sana dengan lengkap, jarang sekali. Kalau nak ada pun akhir-akhir ni baru ada sedikit. Bayangkanlah bagaimana kita tidak ketinggalan. Jadi patutlah kalau kita ketinggalan. Sehingga saya ni menulis ni, sama ada Bukhari ke Abu Daud ke apa, tak ada satu pun rujukan Melayu. Melayu ke ataupun Indonesia, tak ada. Itu miskin kita ni sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya rasa sedih juga, rasa malu pun dia juga. Kita ketinggalan banyak perkara. Jadi dengan sebab itulah kita kena berusaha dengan gigih. Kalau mereka boleh dapat macam tu, kenapa kita pun sama juga. Tapi kita kena bersungguh-sungguh lah. Kena betul-betul serius lah. Jadi sebagai daging darah kita, baru jadi. Kalau tidak, sepanjang hayat kita lah, macam hidup mati kita, baru jadi. Ada orang di sana tu dah lama dah begitu. Itu antara sebab utama kenapa mereka terlalu ke depan dan banyak benda-benda dibuat. Dan sekarang ni sudah masuk dalam Syamilah apa, baru orang tahu, hebat sangat orang di sana. Itu baru
bidang hadis, banyak lagi bidang lain. Kita tak tahu lagi bidang falsafahnya, bidang tafsirnya, sirahnya, macam-macam lagi. Kalau bidang ilmu Islam ni, sebab itu saya dah kata nombor 2 selepas bahasa Arab, bahasa Urdu. Bahkan dalam setengah-setengah perkara tu kita tak akan temui kajian seperti itu dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Arab tak akan temui. Hanya ada di dalam bahasa Urdu. Itu sebab saya bersungguh sangat kalau boleh masyarakat kita ni, terutama generasi baru ni, dia dapat bahasa ni. Untung kalau dapat bahasa ni. Saya ingat saya sendirilah berapa banyak saya duduk rojok ni. Saya guna buku-buku tu. Jadi tidak pelik kalau mereka terlalu ke depan, sebab mereka, sistem ni memang hidup dalam masyarakat mereka. Belajar hadis ni memang semua aliran belajar. Jadi orang-orang duduk sebut sana buta huruf apa semua, itu dia tidak, statistik tu tidak tepat. Sebab dia kira orang yang belajar sekolah biasa. Orang tak belajar sekolah biasa, yang ramainya orang Islam ni. Dia belajar sekolah macam ni, lebih alim, lebih hebat lagi daripada belajar sekolah biasa tu. Nak buat apa dia belajar sekolah kerajaan? Jadi kadang-kadang orang yang buat statistik ni, dia tengok kadar buta huruf, celik huruf, dia tengok yang belajar di sekolah. Sekolah kerajaan, sekolah biasa. Jadi orang tak ramai belajar sebab dia belajar sistem ni. Itu banyak perkara lah yang perlu kita faham tentang mereka itu. Yang apa ni saudara Firdaus sebut lagi tu, aliran ini mana yang ramai? Sama ramai. Jadi aliran Deobandi pun ada juga. Jadi sebab saya bersikap terbuka, saya tak kisah aliran mana pun. Jadi kena ingat satu, akhi Firdaus dan sahabat-sahabat yang lain lah yang ada dalam hari ni, majlis hari ni, kena ingat di sana pun, mana-mana pun dalam dunia ni, sikap ta'assub tu ada. Orang yang ada sikap ta'assub fanatik, rugilah dia. Bagi saya macam tu. Sebab itu aliran Deobandi ada juga yang ta'assub. Aliran Ahlul Hadis pun ada juga yang ta'assub. Bahkan bertelagah tu, bertegang warak leher. Kadang-kadang tu macam musuh. Jadi saya tak sukalah suasana macam tu. Jangan dibawa ke sini suasana macam tu. Dan bukan semuanya begitu. Sepatutnya kita ambil daripada kedua-dua aliran itu. Masing-masing ada sumbangannya. Tak perlulah kita mencari kekurangan orang tu sebelah ni, tak perlu. Sedangkan orang luar semua terima dengan baik. Mereka tak tahu pun di India tu ada aliran itu, aliran ini. Ada Tuhfatul Ahwazi, dia kata ini nikmat untuk kita. Ini satu pertolongan Allah untuk kita. Sedangkan dia tu Ahlul Hadis, dia tak kira dia Ahlul Hadis ke Deobandi ke. Ada Badrul Majhud pun mereka guna juga. Baru mereka nampak hebat ulama-ulama India. Mereka tak fikir pun ini Deobandi ke Ahlul Hadis. Tapi tabiat manusia ni kan suka berkelahi. Suka berkelahi. Dia suka berbalah, bermusuh. Sama-sama sendiri. Kalau di sana memang sikit masalah pun sibuk. Memang begitu manusia ni. Jadi saya rasa janganlah dibawa perangai itu, cara itu di tempat kita. Kita tenang-tenang saja. Terimalah daripada mana pun asalkan yang baik. Kalau berilwi jangan. Jangan. Itu saja. Berilwi pun sana juga. Saya tidak mengisyaratkan rujuk pada berilwi. Walaupun saya tadi, ni kitab ni, saya tunjuk salah satu tadi kan. Ni kitab ni, sekejap. Ni. Na'matul Bari ni, ini berilwi ni. Tapi berilwi pun berilwi yang alim. Kita tahu kalau kesilapan dia mungkin ada di mana-mana, kita tahu. Kalau nak baca dalam keadaan tahu, okey, tak apa. Dan ini orangnya luar biasa. Memang alim. Tapi dia bukan aliran Deobandi, bukan juga aliran Ahlul Hadis. Dia aliran berilwi. Tapi secara umumnya saya nak pesanlah, kalau berilwi ni kena berhati-hatilah. Kalau kita betul-betul sudah alim, pandai, boleh nak ambil munafaatnya. Tapi kepada orang-orang yang baru, tak boleh, bahaya banyak. Terutamanya kalau tidak alim macam tu, kalau macam tu dia boleh tahanlah, dia rujukan dia pun bagus. Tapi kalau yang biasa-biasa ni tak boleh diharap sangatlah. Jadi ada kedua-dua pihak itu, jasanya ada. Saya pun tumpang bukan sahaja daripada aliran Deobandi, walaupun secara rasminya saya ni sanadnya sanad Deobandi, tapi saya tidak ta'assub. Saya tak suka fanatik.
Tak mesti guru saya saja yang saya terima. Orang lain pun kalau dia ada hujah yang kuat, saya akan terima. Dia bagus. Tetapi untuk makluman kita semualah, lebih kurang sama kalau dari segi kajian ni antara Ahlul Hadis dan juga Deobandi. Mungkin ada setengah-setengah sudut itu Deobandi lebih ke depan, setengah sudut yang lain pula Ahlul Hadis yang lebih ke depan. Itulah dua aliran ni sangat banyak jasa dan sumbangan, dan sepatutnya kita mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada mereka. Cumanya banyak daripada mereka tu juga mengarang dalam bahasa Urdu. Itu yang tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita hanya dalam bahasa Arab. Misalnya tadi kan yang saya tunjuk tadi, Lama'atut Tanqih, itu karangan Abdul Haq Ad-Dailawi. Dia juga ada mengarang syarah Mishkat itu, namanya Asyi'atul Lama'at. Asyi'atul Lama'at itu dalam bahasa Farsi. Dia buat dalam bahasa Farsi. Kalau kita tak pandai bahasa Urdu, tak pandai bahasa Farsi, rugi kita. Dalam Syamilah tak ada bahasa Farsi, tak ada, dia ada bahasa Arab saja. Jadi kita kena ambil, jangan kira Deobandi, jangan kira Ahlul Hadis. Yang sebelum daripada itu pun kita ambil. Yang selepas pun kalau baik, kalau benar, bagus, kita ambil. Dan tak perlu kita terikut-ikut dengan perbalahan di mana-mana. Kalau di Malaysia ni ada perbalahan yang berkait dengan setempat itu. Di Indonesia pun sama, itu tak perlulah begitu. Kita sama-sama Islam, saudara-saudara, adik-beradik semua, tumpang menumpang. Itu sepatutnya. Kelebihan yang ada pada dia, kita tumpang dengan dia. Kelebihan yang ada pada kita, dia tumpang kita. Sepatutnya begitu. Jangan taksub, jangan perkauman, jangan kepuakan, kenegerian. Itu tak sepatutnya orang Islam begitu, bersikap begitu. Tapi kadang-kadang itulah orang yang belajar pun dia jadi begitu. Dia jadi begitu. Itu yang saya, antara yang saya tak sukalah di sana. Dia ada macam tu. Setengah-setengah tu macam dia tak suka dengan Maududi, kan lebih-lebih tak suka tu. Jadi semua dia tak mahu terima dah Maududi. Saya pun tahu Maududi pun ada kesilapan, tapi banyak juga kelebihan dia. Sepatutnya kita ambil lah. Kalau kita nak cari manusia ni sempurna semuanya, mana nak ada? Orang Deobandi pun tidak semuanya sempurna, semuanya ada juga kekurangan dia. Sepatutnya kita bersikap terbuka. Jadi macam yang saya bulan puasa ni, insyaAllah Ramadan ni, yang kata nak struktur makro surah-surah di dalam Al-Quran itu aliran Maududi tu. Aliran Maududi lain pula. Dia bukan Deobandi, bukan Ahlul Hadis, bukan. Ni Jamaah Islami ni lain. Itu antara anak buah dia tu, yang memang hebat dalam tafsir. Ada kita terima, bagi saya terbuka. Tak kisah. Dalam bab itu dia terbaik. Saya akan ambil. Tak ada orang lain, orang Deobandi ke Ahlul Hadis ke buat macam tu. Jadi perlu kita tahu, jangan kita ingat di India Pakistan ni ada dua aliran tu saja. Selain daripada itu tak ada. Macam Maududi tu aliran lain. Dia bukan Deobandi. Walaupun guru-guru dia ramailah juga aliran Deobandi. Dia lebih mirip kepada Deobandi. Tapi nak kata dia Deobandi sepenuhnya tidak juga. Banyak juga dia sesuai dengan Ahlul Hadis. Panjang pula saya cerita ya. Jadi begitulah lebih kurangnya tentang pengajian di sana. Wallahualam. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kaitan dengan qiraat tadi, saya nak kepastian daripada Maulana. Ya. Adakah wajah-wajah qiraat yang pelbagai seperti Warash, Falun, Abu Ammar, Susi, Ad-Duri dan lain-lain itu, adakah semua itu warid bacaan ini daripada Nabi SAW ataupun tidak? Berdasarkan kajian ulama-ulama yang diterima oleh ulama, begitulah. Memang mutawatir. Tapi kita bagi saya lah, kita letakkan itu mutawatir di kalangan qurra. Di kalangan qurra, ahli-ahli qiraat. Mutawatir. Tapi Quran yang ada ni jangan dibaiki. Nanti akan saya bimbang. Nanti akan ada pula. Quran ini sepenuhnya berdasarkan riwayat Nafi', qiraat Nafi'. Sudah kalau macam tu. Riwayat Hafaz sahaja, Asim sahaja. Atau riwayat Abu Ammar sahaja. Bahaya kalau macam ni. Kalau macam ni Quran tidak jadi sebuah dah. Itu kena berhati-hati masalah qiraat ini.
boleh diterima itu memang warid daripada Nabi, mutawatir juga. Tetapi yang ada di dalam Al-Quran ini seperti yang ada sekarang ini tersebar di mana-mana dunia, inilah yang mutawatir. Sebenarnya mutawatir umum, bukan di kalangan qurra saja, di kalangan umat pun inilah, tak ada yang lain. Kena terima itu, jangan dibaiki. Kalau baik ya. Maksud Maulana mutawatir umum ini adakah bacaan Hafs Asim yang kita baca sekarang? Tak. Sebenarnya Quran yang ada ni tidak betul-betul sepenuhnya berdasarkan qiraat Asim dan Hafaz, tidak. Macam hadis lah. Hadis tu kan, tak boleh kita kata hadis ni ikut mazhab Hanafi. Itu kemudian. Hadis itu dipakai oleh Hanafi, dipakai oleh Syafi'i, dipakai oleh semua. Sama juga, qiraat itu dipakai oleh orang ni, dipakai oleh orang ni. Dalam Quran itu. Jadi kita nak kata Quran ini tepat dengan satu qiraat, tak ada, bukan begitu. Di tempat ni sesuai dengan qiraat ini, tempat ni sesuai dengan ini. Begitu. Macam hadis lah. Hadis ni sesuai dengan mazhab Malik. Hadis ni sesuai dengan mazhab Syafi'i. Begitu. Begitu. Jadi yang tersebar di kalangan umat ini, kita kekalkan ia. Kekalkan ia itu. Kena tahulah, kena hafal yang itu. Tak perlu dah hafal yang lain. Kalau kita kata semua tu sama saja taraf dia, semuanya itu, maka orang boleh dakwa, orang boleh kata, boleh kritik kita. Kalau macam tu tak ada seorang pun orang Islam yang hafal Quran. Yang ingat Quran. Quran yang tersebar hari ini tidak mutawatir. Sebab apa yang tersebarnya seperti yang kita tengok. Yang lagi-lagi tu. Dah kalau sama taraf dia, kenapa tak tersebar? Siapa baca macam tu? Orang-orang tertentu saja yang belajar qiraat, saja yang bacanya. Yang umumnya baca seperti yang Quran yang ada inilah. Talaqqawnahu, tak ada baca taliqunahu. Begitu. Dan banyak lagi lah yang lain-lainnya. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ni Amir. Amir, ha. Amir daripada Tanah Merah. Daripada mana ni? Ni daripada Tanah Merah. Ya. Ada apa Nak tanya sebabnya pertikaian daripada hadis ifki ni ke? Ada ulama kan? Jadi kisah sejarah pasal Aisyah ni kena fitnah ni benar-benar berlaku. Bagi orang yang terima dia kata iyalah, ada berlaku lah. Bagi orang yang tak terima, tak ada berlaku. Begitu ya. Tak pasal tu. Baik. Okey Maulana. Sama ya. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana, saya Kamarudin. Ya. Saya nak tanya sikit. Daruqutni ada pertikaikan tak hadis ni? Dia banyak pertikaikan dari sudut sanad. Daruqutni dia tidak pertikaikan dari sudut dirayah. Dari sudut kandungan hadis, dia tidak banyak tumpu ke situ. Dia lebih banyak kepada sanad. Jadi hadis ini tak termasuk yang dipertikaikan. Tapi orang-orang lain macam kita sebut tadi banyak kan. Pertikaikan yang tu, pertikaikan yang ni. Kalau mereka terima pun macam kita dah baca sebelum ni, kalau tengok dalam nota ataupun saya dah tulis, Ibnu Qayyim sebut di sini berlaku kesilapan ni, sebut Barirah ni. Sepatutnya Barirah tu tak ada tu. Dia sebut. Tengok. Kalau dia tidak kritik semua pun, bahagian-bahagian tertentu tu dia kritik. Ada. Orang tu pula kata, macam mana dalam hadis ni sebut Sa'ad bin Mu'az ni nampak gagah lagi. Dia kata kalau orang tu puak-puak kita akan bunuh. Orang yang sebar fitnah tu. Macam sedangkan dia sudah tidak ada pada peristiwa ni, dia sudah mati dah. Peristiwa ni dikaitkan dengan Ghazwah Bani Mustalik. Pada ketika itu dia tidak ada. Macam mana ada pula? Ini benda-benda yang meragukan begitulah yang menyebabkan ramai ulama tak mahu terima tu. Orang yang terima pun dia kata bahagian tu tak boleh, itu keliru perawi. Bukan Sa'ad bin Mu'az, mungkin orang lain. Tapi kenapa banyak sangat benda-benda macam ni? Macam ni kau sifat hadis yang sahih, kedudukan kesahihannya begitu tinggi, begini kau caranya. Itu masalahnya. Ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya yang ayat surah An-Nur ayat 11 tu tentang berita dusta tu, jadi situ bukan, kalau orang yang tak terima kisah If tu, maknanya situ bukan kisah Aisyah lah. Berita dusta dekat dalam ayat 11 surah An-Nur tu. Mungkin dia ada berlaku tapi tidak khusus dengan Aisyah.
Aisyah tu mana tak perlu dikaitkan. Kalau ayat tu kan tak ada jelas pun, tak ada isyarat pun kepada isteri Nabi. Apalagi Aisyah. Jadi maksud dusta dekat ayat tu apa dia sebenarnya? Memang dusta ada berlaku. Zaman orang-orang munafik ramai lagi memang ada berlaku. Tetapi berlakunya kepada siapa tidak disebutkan. Itu. Terima kasih, Mam. Ya, sama. Ada lagi yang lain, silakan. Maulana, kalau tak ada yang lain saya nak kasih usulan Maulana. Ya. Pertama kelas-kelas Maulana atau sistem pengajian Maulana di Darul Kausar itu mungkin bolehlah ke depannya dibuat online juga Maulana. Sebab misalkan Darul Hadis, Daurah Hadis ni kami di Indonesia ni tak ada dapat madrasah atau pondok-pondok yang buat daurah hadis ni. Kalau nak pergi lagi ke Malaysia ada banyak pula amanah tanggungjawab yang betul. Bisa Itu ditinggalkan. Alhamdulillah, satu idea yang bagus tu. Saya akan fikir insyaAllah. Sebab kita dah ada kemudahan sekarang kan. Dah ada kemudahan. Iya. Sepatutnya dipikir juga ke arah tu. Bagus, idea yang bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tak ada kita tutup sajalah kuliah kita untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Jadi untuk hari ini sekadar itulah dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.